Hai semua, baiklah hari ini kita akan teruskan pelajaran kita bab 7 iaitu kuasa pemerintahan di Malaysia, di mana Malaysia ini mengamalkan kuasa pemerintahan, konsep pengasingan kuasa. Okey, di mana konsep pengasingan kuasa ini dia terdiri kepada 3 badan. Yang pertama, badan perundangan iaitu legislatif. Kedua ialah badan pelaksana atau dikenali sebagai eksekutif. Dan yang ketiga ialah badan kehakiman. Okey, judisiari. Baik. Kenapa berlaku konsep pengasingan kuasa di Malaysia? Kerana Malaysia ingin mengelakkan pembolotan kuasa. Jadi ada badan-badan tertentu ditubuhkan ataupun badan-badan tertentu ini penting untuk melaksanakan lagi kuasa pemerintahan. Dan untuk makluman kamu, Malaysia mengamalkan konsep pengasingan kuasa melalui pemerintahan negara demokrasi berparlimen. Okey. Di mana kita melaksanakan pemerintahan negara demokrasi berparlimen. Ini kamu kena ingat. Kita punya pemerintahan. Baik, cikgu akan teruskan. Ini ialah antara sistem kerajaan persekutuan, di mana kalau kita tengok sistem kerajaan persekutuan ini yang paling teratas sekali ialah yang di Pertuan Agong. Okey, paling atas yang di Pertuan Agong, kemudian diikuti oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Seterusnya diteruskan dengan badan pelaksana eksekutif, di mana badan pelaksana ini di bawahnya adalah kabinet. Dan untuk pengetahuan kamu, badan pelaksanaan ini ialah menteri-menteri yang memegang portfolio di Malaysia, kabinet. Seterusnya di bawah kabinet, ada Jabatan Perdana Menteri, ada kementerian dan juga ada Suruhanjaya. Dan di bawah kementerian ada Perbadanan Awam, ada jabatan. Di bawah Perbadanan Awam ada badan bukan berkanun dan badan berkanun. Kamu kena ingat, eksekutif ini ialah menteri-menteri yang ada di Malaysia. Salah satunya kalau kementerian, Menteri Pelancongan dan Industri. Menteri Belia dan Sukan. Itu dia memegang kementerian. Kalau Jabatan Perdana Menteri ada yang bahagian hal ehwal agama, begitu. Dan di bawah kementerian ini ada jabatan, ada Perbadanan Awam. Ingat, badan pelaksana eksekutif dia diketuai oleh Perdana Menteri, iaitu ketua kabinet, ketua kerajaan. Dan seterusnya, kamu tengok di mana sistem kerajaan persekutuan ini dia ada badan perundangan, legislatif, di mana badan perundangan ini terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Badan perundangan ini merujuk kepada undang-undang yang digubal, di mana badan perundangan ini merupakan penggubal undang-undang, di mana fungsinya adalah untuk menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan. Kalau eksekutif tadi, dia bertujuan untuk melaksanakan, dia kerajaan. Kerajaan sekarang ada menteri ini, ada menteri itu, melaksanakan apa yang perlu ada di Malaysia. Contohnya kita perlu ada menteri kewangan, kita perlu ada menteri pendidikan, melaksanakan tadbir urus di
negara kita. Kalau badan perundangan, dia lebih kepada penggubalan undang-undang. Okey, bagaimana pula dengan badan kehakiman, di mana badan kehakiman ini dia lebih merujuk kepada satu badan yang mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah, di mana orang yang bersalah akan dijatuhkan hukuman. Okey, ada dua jenis badan kehakiman, ada mahkamah atasan, mahkamah rendah. Di mana mahkamah atasan dia ada mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi. Manakala mahkamah rendah dia ada section, magistrate, juvenile dan juga penghulu. Okey? Ingat tiga badan ni. Sekali lagi, Malaysia dia mengamalkan konsep pengasingan kuasa, di mana kita ini melaksanakan pemerintahan demokrasi berparlimen. Dan tengok ada 3 konsep yang dijalankan di Malaysia. Badan perundangan iaitu bertugas untuk menggubal undang-undang, di mana di bawah badan perundangan ada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Seterusnya badan pelaksana atau eksekutif iaitu kerajaan yang mentadbir, di mana di bawah ini ada kabinet, ada jabatan Perdana Menteri, ada Suruhanjaya, kementerian, jabatan, perbadanan awam, dan perbadanan awam ni ada badan berkanun dan badan bukan berkanun. Seterusnya badan kehakiman, dia bertindak untuk menentukan perkara-perkara sivil dan jenayah. Ini maksud dia menentukan sama ada pesalah itu dijatuhkan hukuman atau tidak, diampunkan atau tidak. Jadi badan kehakiman yang bertanggungjawab. Okey?